Hijau merimbun pepohon cemara, hinggap tempua mencari makan. Sebelum kata menghurai bicara, salam di pohon takzim dipersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Bermulanya bunyi menjadi aksara. Daripada aksara terbentuklah kata. Kata pembuka bicara. Maka terbinalah ilmu yang diikat oleh akal budi dan bicara. Melalui bicara, kata-kata tinta dan pena membina tamadun bersama. Yang berusaha Puan Fauziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang, Sekolah Kebangsaan Seremban 2A. Yang dihormati Puan Roslina binti Bawah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Zulkarnain bin Zainal, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Muhammad Izzaja bin Zakaria, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dihormati Puan Nongizah binti Aladin, Guru Penolong Kanan Petang. Yang dihormati Puan Nurul Husna Elias Hakimah binti Abdul Nasir, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Yang dihormati Puan Aisyah Pusbah binti Abdullah, Guru Perpustakaan Media. Yang dihormati Puan Siti Hajar binti Bahrum, Guru Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Guru-guru, para jemputan, tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Sirih pinang di dalam puan buat santapan putra idaman. Sebagai hidangan putri rupawan buat cicipan dagang dan maulan. Selamat datang kami ucapkan buat tuan-puan budiman ke majlis penuh ta'akulan bersama merapat ukhuwah dan taulan. Hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang diucapkan ke majlis watikah pelantikan pengawas Pusat Sumber Sekolah Sekolah Kebangsaan Seremban 2A bagi tahun 2021. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan seterusnya nikmat kesihatan, kelapangan, kekuatan serta pelbagai nikmat lagi dapat kita bersua bersama-sama berkumpul di alam maya bersiaran secara langsung di dalam StreamYard dan YouTube Live bagi menyaksikan majlis penyampaian watikah dan pelantikan pengawas pusat sumber bagi persekolahan tahun 2021. Saya bagi pihak jawatan kuasa program mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Fauziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Seremban 2A dan para jemputan ke majlis ini. Majlis merakamkan sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih di atas kesudian meluangkan masa bersama-sama dalam meraihkan program pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Sirih hijau puaka rimbah, bayu berpuput meniup kalbu. Doa di pohon, rahmat diminta, selayang doa pada yang satu. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adlani bin Rosdi untuk memimpin bacaan doa. Falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamu kami merafakkan tahmid kesyukuran atas segala nikmat dan kurniaan-Mu. Jadikanlah kami ini dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Kami dengan rendah hati memohon ke hadrahmu agar majlis kami pada hari ini, majlis perasmian pelantikan pengawas pusat sumber sekolah, berjaya lagi bermanfaat. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan sempurna, kerana sungguh tiada daya dan upaya melainkan darimu jua. La hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kecintaan kami kepada ilmu sebagai tunjang dalam menambah keimanan, pengetahuan dan kebijaksanaan. Seiring dengan firman-Mu yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga pertemuan kita pada malam ini dipelihara, dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, menambah tautan kemesraan, serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan 1000 ketenangan. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Guru Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Puan Siti Hajar binti Baharum untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Fuziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Seremban 2A, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat saya bersama-sama dengan guru serta anak-anak murid SKS2A pada hari ini sempena Majlis Pelantikan Pengawas PSS Sekolah bagi sesi 2021. Untuk makluman semua, seramai 106 orang murid telah dilantik sebagai pengawas PSS bagi sesi 2021. Mesyuarat pelantikan jawatankuasa tertinggi juga sempat dijalankan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Majlis pelantikan pengawas juga telah dirancang pada bulan Mei sebelum cuti sekolah. Namun, keadaan penularan kes COVID-19 yang semakin meningkat menyebabkan majlis tersebut terpaksa ditangguhkan. Namun begitu, dengan kerjasama sebuah pihak, Alhamdulillah, pada hari ini, Majlis Pelantikan Pengawas PSS berjulung kali diadakan secara maya. Terima kasih kepada semua pengawas PSS yang telah menghantar gambar melalui Google Classroom serta komitmen pengawas PSS yang telah bersedia memberikan persembahan sebagai pengisian majlis hari ini. Kami percaya semua pengawas PSS yang merupakan ejen nilam mempunyai kebolehan yang kreatif dan luar biasa. Tahniah pengawas PSS SKS2A. Tunaikan tanggungjawab anda. Di antara tugasan dan aktiviti pengawas PSS yang telah dilaksanakan sebelum PKP ialah mengambil dan menghantar bahan bacaan nilam kelas masing-masing untuk laluan Iqra' setiap pagi, membantu mengedarkan dan mengurus fail borang rekod nilam, membuat proses teknik bahan buku seperti proses cop buku, mengisi nombor panggilan dan perolehan, membuat proses automasi, melekat barkod buku dan baik pulih buku yang rosak. Ulasan buku dan storytelling semasa majlis perasmian program nilam dekat membaca kebangsaan dan rak buku Mayabi. Pengawas PSS iaitu Nur Nadia Lima Cekar telah menyertai pertandingan book review anjuran DSTPNS. Adik Nur Nadia juga telah mewakili sekolah dalam pemilihan calon tokoh nilam 2021. Keputusannya belum diumumkan. Selain pada itu, pengawas PSS juga sempat mengemas kini perpustakaan
menyusun buku mengikut sistem diri sebelum sekolah ditutup kerana PKP. Manakala aktiviti sepanjang tempoh PKP pula ialah bengkel kepimpinan dan kemenjadian pengawas pusat sumber sekolah, program lawatan maya ke Syurga Ilmu Sultanah Bahiyah Al-Usta Kedah. Murid tahun 6 Cekal Siti Nordini, Ketua Pengawas SKS2A, menjadi pembentang program wacana cilik COVID-19. Menyertai bengkel portal DSS. Menyiapkan kuis-kuis literasi maklumat dan pameran bertema digital dalam pelantar Google Classroom secara berkala. Saya berharap banyak lagi aktiviti yang dapat dijalankan sehingga akhir tahun, melibatkan semua pengawas DSS. Akhir kata, saya berharap semua pengawas dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Siti Hajar binti Baharum atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Saudari Nur Akilah Husna binti Ahmad Nizam dari kelas 6GG, Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah, bagi mewakili pengawas pusat sumber yang lain untuk menyampaikan ucapan, seterusnya melafazkan bacaan ikrar. Dipersilakan. Yang berusaha Puan Fuziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang SK Seremban 2A, Barisan Guru Penolong Kanan Puan Roslina binti Bawah, Encik Zulkarnain bin Zainal, Encik Muhammad Izzajah bin Zakaria, Puan Nongiza binti Aladin, Puan Nurul Husna Elias Akmal binti Nasir, Guru Perpustakaan Media, Guru Pengawas PSS, semua warga guru serta murid SK Seremban 2A. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang berucap dalam majlis yang penuh bersejarah di dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia. Pelantikan saya Nur Akilah Husna binti Ahmad Nizam sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah 2021 merupakan satu amanah yang harus saya pikul dengan penuh tanggungjawab. Hadirin yang dikasihi, saya dan Jawatankuasa Pengawas PSS serta semua pengawas PSS PPKI tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 yang dilantik secara rasmi pada hari ini berjanji untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Sebagai ejen nilam, kami akan membantu agar penerapan budaya membaca di kalangan warga SK Seremban 2A dapat direalisasikan. Saya juga menyeru semua pengawas PSS mengutamakan disiplin serta sentiasa memberikan kerjasama menjayakan semua aktiviti dan program yang dikelolakan oleh pusat sumber sekolah. Hadirin yang dikasihi, tidak dapat disangkal pusat sumber sekolah memainkan peranan yang amat penting untuk membentuk masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat. Seiring dengan keperluan teknologi maklumat dalam dunia pendidikan dan musim pandemik ini, pelbagai usaha telah diperkenalkan oleh Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah seperti Rak Maya Blink, My Digital Library, template rekod nilam secara offline dan atas talian, bengkel, wacana ilmu, lawatan maya, pameran bertema digital, kuis dan lain-lain lagi. Sama-samalah kita sebagai ejen nilam sekolah serta semua murid SKS2A menyertai program-program yang terus dijalankan walaupun di atas talian. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa program pelantikan pengawas PSS yang bertungkus lumus merancang untuk majlis secara langsung buat kali pertama. Tidak lupa juga kepada ibu bapa kami yang sentiasa mendorong kami menerapkan budaya membaca walau berada di mana jua.
letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai Cik Siti. Terima kasih saya ucapkan, memberi tumpuan sepenuh hati. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Out. Bahawasanya kami, Pengawas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Seremban 2A, dengan ini berikrar sentiasa amanah, bertanggungjawab, dedikasi dan berdisiplin dalam menjalankan tugas dan arahan sebagai pengawas pusat sumber, sedia berkhidmat dan berbakti kepada pusat sumber dan sekolah kami. Tidak akan mengabaikan pelajaran dan melaksanakan tugas sebagai pengawas pusat sumber. Out. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah atas ucapan dan pimpinan lafaz ikrar sebentar tadi. Pengawas Pusat Sumber Sekolah merupakan kumpulan yang dihormati di sekolah. Peranan mereka amat penting dalam membantu pihak sekolah dalam memastikan peraturan dan pengurusan sekolah berjalan lancar. Mereka merupakan insan yang terpilih selepas menjalani beberapa penilaian bagi melayakkan mereka memegang jawatan tersebut. Oleh itu, sebagai tanda pengiktirafan mereka, majlis penyerahan watikah pelantikan ini wajar diadakan. Justru, pihak sekolah berharap agar jawatan yang digalas dapat melatih murid menjadi pemimpin yang berkesan dan bertanggungjawab serta menyempurnakan tanggungjawab mereka dengan penuh taat dan dedikasi. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta madah ucapan, kata Alwan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi menyempurnakan majlis pada pagi ini, dengan rasa takzim mempersilakan Yang Berusaha Puan Fauziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang, Sekolah Kebangsaan Seremban 2A untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan watikah perlantikan pengawas Pusat Sumber Sekolah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan. Guru-guru, murid-murid serta ibu bapa yang dihormati sekalian, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelantikan rasmi Pengawas Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Seremban 2A bagi tahun 2021. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya ingin mengucapkan setinggi tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah kerana dalam kesibukan melaksanakan PDPR, cikgu-cikgu masih dapat memperuntukkan masa membuat persiapan bagi menjayakan majlis ini. Kepada 106 orang pustakawan sekolah yang dilantik secara rasmi pada hari ini, cikgu mengharapkan kamu masih dapat memainkan peranan walaupun pada masa ini kita tidak dapat hadir ke sekolah. Contoh dalam program galakan membaca atau nilam, kamu semua boleh menjadi tauladan kepada murid-murid lain dengan membaca buku sebanyak mungkin bila-bila masa yang terluang. Ini kerana pihak sekolah dengan inisiatif Cikgu Aisyah Puspa sebagai Guru Perpustakaan Media Sekolah Kebangsaan Seremban 2A serta Jawatankuasa Perpustakaan telah mewujudkan perpustakaan ataupun rak maya bagi memastikan murid-murid dan guru-guru dapat terus membaca dalam tempoh PDPR ini. Saya sangat berharap selepas pelantikan rasmi ini, barisan pustakawan yang telah dipilih
dapat memainkan tugas dan tanggungjawab kamu sebaik mungkin dalam memastikan perpustakaan sekolah kita dapat berfungsi seperti yang sepatutnya. Kepada anak-anak murid di luar sana juga, jadikanlah buku itu teman baik kamu. Kerana pepatah ada mengatakan, membaca itu jendela ilmu. Lagi banyak kita membaca, lagi banyak ilmu yang kita perolehi. Tambahan lagi, sekarang ini sumber ilmu itu bukan sahaja boleh diperolehi daripada sebuah buku, tetapi ianya boleh diperolehi di hujung jari kita sahaja. Jadi di sini tiada alasan untuk kita tidak mahu membaca. Sedarlah murid-murid sekalian, generasi berilmu adalah hasil daripada generasi yang suka membaca. Sebelum saya menghadiri ucapan ini, tahniah kepada barisan pengawas pusat sumber sekolah yang telah dilantik. Tahniah juga kepada jawatankuasa pusat sumber sekolah serta semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis pada hari ini. Semoga apa yang kita usahakan dan yang kita hasratkan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Fauziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Seremban 2A, atas ucapan dan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Bagi acara seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan persembahkan satu persembahan montaj iaitu gimmick perasmian dan juga persembahan slide jawatan kuasa pengawas pusat sumber sekolah dan semua pengawas pusat sumber serta aktiviti sepanjang tahun. Dipersilakan. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat menonton untuk semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru-guru, para pengawas perpustakaan dan semua penonton di channel SKS 2A. Saya Nur Nadia Iman binti Syahrudin dari kelas 5 Cekal. Hai kawan-kawan, hari ini saya ingin menjemput anda semua untuk menonton majlis perasmian pelantikan pengawas perpustakaan serta persembahan-persembahan yang cukup menarik. Jom kita saksikan. Membaca dan belajar, amalan hidup mulia, jadikanlah panduan wawasan anda. Dalam program membaca, memberikan semangat, membaca dengan jaya, budaya kita, bina tabiat membaca, matlamat nilam kita, ganjaran yang diberi tidak terhingga. Jadi rakan pembaca, juga capai jauh hari, membaca yang lestari, anugerah diberi. Nilam-nilam, anugerah nilam, menerangi jalan suram. Nilam-nilam, anugerah nilam, idaman pembaca jaya. Membaca dan belajar, amalan hidup mulia, bina tabiat membaca, maklumat nilam kita. Dunia indah sekali, pasti lebih berseri, amalan membaca, menjalam indah bestari. The second reason is because it lays out its cause and reasons perfectly.
with all complex sentences or words in its vocabulary, so it would be easier for us readers to grasp the information. Mila, Mila, anugerah Mila, menerangi jalan surat. Mila, Mila, anugerah Mila, irama pembaca jaya. Membaca dan belajar, amalan hidup mulia, bina tabiat membaca, maklumat dalam kita. Dunia indah sekali, pasti lebih berseri. Amalan membaca, menjamin damai lestari. Amalan membaca, menjamin damai lestari. Nilam. Wow, the shows that we watched just now were very interesting, right? Thank you to everyone watching this video. If you like it, don't forget to hit the share, like, and subscribe button. Thank you again. See you next time.
Hadirin sekalian, seterusnya kita akan disajikan dengan beberapa persembahan murid. Sama-samalah kita saksikan persembahan berikut. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan pembukaan memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi persembahan pertama ini, majlis dengan sukacitanya menjemput adik Aimi Az-Zakhira binti Ismail dari kelas 1 Cekal untuk menyampaikan sebuah lagu dengan lagunya yang berjudul Dayung Sampan. Dipersilakan. Ayuh kawan,
Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada adik Aimi Az-Zahira binti Ismail dari kelas 1 Cekal di atas persembahan nyanyian sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis akan diteruskan dengan resensi buku yang akan disampaikan oleh Puan Fauziah binti Abdul Malik, Guru Besar Cemerlang SK Seremban 2A dengan tajuknya Selamat Pagi Cikgu. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari sekalian tentang sebuah buku yang pernah saya baca bertajuk Selamat Pagi Cikgu. Buku ini merupakan antologi cerpen hasil karya guru-guru cemerlang dari seluruh pelosok Malaysia. Sebagai seorang guru, bila saya membaca buku ini, kisah-kisah yang dicoretkan sangat dekat dan memberi kesan ke atas diri saya. Dunia perguruan disarati kisah yang mengharukan, menjegalkan dan juga menggembirakan lantaran berlakunya pertemuan antara manusia yang berlatar belakang pelbagai pengalaman, pendirian, sikap dan perilaku. Guru yang berada di tengah manusia pelbagai warna itu pun mempunyai latar belakang yang bervariasi. Oleh itu, gabungan kelompok pelajar, ibu bapa, warga pengurusan sekolah dan guru pastinya membenihkan aneka citra kehidupan yang kadang-kadang tidak terjangkakan. Hanya orang yang mengalami situasi itu dan menyelami dunia kehidupan di sekolah sahaja yang dapat memahaminya. Jika harmonis hubungan antara guru dengan pelajar, maka akan lahirlah satu medan pembinaan sasiah yang sempurna dan seterusnya mempertingkatkan tamadun bangsa. Antara yang sangat relevan bagi mencapai matlamat ini adalah menerusi penyebaran kisah-kisah guru yang eksklusif kepada khalayak umum. Cebisan pengalaman dan kepentingan perasaan mereka itulah yang dipaparkan dalam antologi Selamat Pagi Cikgu ini. Karya-karya yang terhimpun dihasilkan oleh barisan guru cemerlang, termasuklah yang sudah kerap berkarya dan yang baru berjinak-jinak di alam penulisan dalam bentuk kreatif maupun separa kreatif. Saudara-saudari sekalian, tidak semua karya dalam antologi ini berbentuk cerpen. Ada sebahagiannya merupakan catatan pengalaman pribadi. Walau bagaimanapun, apabila sesebuah tulisan itu lahir daripada pengalaman tulen pengarangnya, kita sebagai pembaca akan memperolehi kepuasan, malah tidak mustahil mencapai puncak katarsisnya. Kisah sedih, kecewa dan bahagia seseorang guru yang diluahkan secara langsung dari lubuk hati yang dalam mampu menggugah nurani pembacanya. Demikianlah yang terkesan daripada 29 karya dalam antologi ini. Daripada 12 karya tersebut, tidak semua berlega dalam kehidupan perguruan. Ada 2 cerita yang persoalannya menjangkau ke wilayah sejagat. Yang ini menunjukkan wujudnya bakat kreatif yang tinggi dalam kalangan guru cemerlang ini. Jadi di sini saya ingin berkongsi salah satu karya
yang terdapat dalam buku ini, iaitu bertajuk Cita Kabul, ya. Jadi Cita Kabul ni menjengah persoalan manusiawi, kehidupan umat Islam yang terjebak dalam konflik perang di Afghanistan. Watak Wahid dan sahabatnya Habibah ialah kanak-kanak yang menjadi fokus penceritaan. Mereka tinggal di penjara Pul-i-Charki, ya. Mereka menerima asakan kezaliman tentera Amerika Syarikat tanpa berdaya untuk mempertahankan diri. Habibah akhirnya mati akibat pengeboman tentera Amerika di rumah anak yatim. Jadi pengakhiran cerita amat tragis, seolah-olah tiada masa depan bagi umat Islam dalam konflik ini. Walau bagaimanapun, pengarang menutupnya dengan mesej keteguhan iman wahid yang meyakini bahawa Allah tidak akan membiarkan hamba yang beriman terseksa. Mesej ini abadi dan mantap sebagai tema yang sangat moralistik. Seterusnya, saudara-saudara sekalian, 3 lagi cerpen, iaitu Biarkan Anak Menangis, Terima Kasih Cikgu, Terima Kasih Semua, dan Keranamu Kami Menjadi Satu. Ianya berlega dalam kehidupan guru dan pelajarnya, ya. Kesempurnaan karya-karya tersebut membentuk gaya penulisan cerpen adalah dari segi memfokuskannya terhadap satu titik kisah dalam kehidupan ataupun yang dikenali sebagai the moment of truth. Bagi karya bertajuk Biarkan Anak Menangis, menampilkan cerita yang menarik kerana kelainannya, iaitu tentang keprihatinan guru terhadap seorang pelajar yang miskin secara luar biasa. Guru tersebut akan mengambil pelajar yang miskin menjadi anak angkatnya tanpa berkira, sehingga menimbulkan kesusahan pada keluarganya sendiri. Sikap luar biasa guru ini diketahui oleh rakan-rakannya. Lalu mereka cuba merahsiakan kisah kemiskinan seorang pelajar di sekolah, Namun guru itu akhirnya mengetahuinya tentang kemiskinan murid tersebut, Lalu dia mengambil anak murid ini beserta adik-beradiknya sebagai anak angkat, Bagaimanapun anak-anak angkat itu tidak tahu mengenang budi, sehingga sanggup mengambil barang-barang milik keluarga si guru dan membangkitkan fitnah pula. Walaupun cerita ini mengilhamkan satu teladan bahawa kebaikan perlu ada batasnya, dari sisi lain kesannya menggugah perasaan pembaca supaya turut menjadi manusia yang empati terhadap golongan yang terpinggir dalam arus pembangunan. Dalam cerita Terima Kasih Cikgu, Terima Kasih Semua, ianya mengungkap permasalahan di sekolah secara terfokus. Sindrom takut akan kegelapan yang dialami oleh seorang pelajar bernama Sofia akhirnya dapat dideraikan oleh kesungguhan gurunya melalui aktiviti perkemahan di dalam hutan. Ini satu kaedah untuk mengatasi kelemahan diri remaja, iaitu menerusi aktiviti luar. Seterusnya bagi cerpen bertajuk Keranamu Kami Menjadi Satu, persoalannya terfokus pada satu konflik, iaitu permusuhan antara pelajar berlainan kaum. Ketiadaan semangat perpaduan antara kaum sering menjadi isu dalam dunia pendidikan, sehingga melarat dalam kehidupan di luar sekolah. Berdasarkan isu itu, cerpen ini cuba mengorak langkah untuk menyelesaikan secara berhemah. Watak Lim, Rajen dan Hamzah menjadi lambang tiga kaum terbesar di Malaysia yang cuba diikat dalam satu tautan berhibah oleh Cikgu Uzair melalui pelaksanaan projek
dan akhirnya disertai ceramah yang berkesan. Walaupun mungkin ianya bersifat propagandis, cerpen ini dapat menjadi katalis kepada pembinaan masyarakat bersatu di negara ini, terutamanya melalui teknik ceramah yang disisipkan menerusi watak Cikgu Uzir. Seterusnya, bagi cerpen bertajuk Harga Air Mata, mencukil ke mulut guru yang terpaksa berdepan dengan karenah pentadbiran sekolah terhadap subjek yang diajarnya. Walaupun dihimpit diskriminasi, Cikgu Anas tetap tabah sehingga sekolahnya berjaya mencapai keputusan sekolah yang terbaik bagi subjek yang diajarkannya. Sebagai motivasi kepada guru, cerpen ini dapat mengukuhkan lagi keyakinan bahawa segala rintangan tidak wajar dibiarkan membelit kreativiti dan kegigihan mereka. Dalam cerpen Menjarin Kasih Mencanai Harapan pula, terungkai rahsia yang menghantui seorang guru dalam konteks hubungannya dengan murid bermasalah bernama Syukri. Tanpa sebab, Syukri menunjukkan kebencian yang melampau terhadap Cikgu Awani. Sebaliknya, Cikgu Awani tidak berputus asa ataupun menolak amanah untuk mendidik muridnya itu. Pada akhirnya didedahkan perasaan dan isi hati Syukri melalui sepucuk surat yang ditulis sebelum dia mengalami kemalangan. Mesej yang diangkat daripada cerpen ini ialah seorang guru tak wajar membalas kejahatan muridnya dengan hukuman segera, sebelum membuat pertimbangan dan siasatan. Hasil daripada kesabaran guru itulah maka si murid yang memperoleh kesedaran itu untuk menjadi baik. Seterusnya, dalam cerpen bertajuk Cikgu Ghazali Yang Ku Kenali, memaparkan penghormatan murid terhadap gurunya dengan menggunakan sudut pandangan murid. Cerpen ini menggugurkan kegigihan Cikgu Ghazali, menyuburkan semangatnya untuk belajar bersungguh-sungguh. Teknik menggunakan perspektif murid ini dapat menyedarkan para guru tentang kesan positif yang tidak ketara dalam perasaan dan pemikiran muridnya. Dari pengalaman itu dimunculkan rasa penghargaannya terhadap mereka, iaitu setelah dia berjaya dalam hidup. Karya yang selebihnya yang saya akan kongsi selepas ini cenderung memaparkan pengalaman peribadi guru yang begitu personal, tapi masih berupaya menyisipkan kesedaran dan kefahaman kepada halayak tentang liku-liku kehidupan mereka. Ternyata banyak masalah yang dihadapi oleh guru semasa memikul tanggungjawab sebagai pendidik. Sama ada masalah yang berpunca daripada pelajar itu sendiri maupun daripada pihak pentadbir. Di sebalik tabir, tulisan Cikgu Aisyah Mota mengisahkan kegeteran seorang guru yang berdepan dengan dugaan menjaga bapa yang sakit. Terlihat dalam kisah ini ialah konsep pengorbanan yang berterusan dan bertimbal balik antara seorang bapa kepada anaknya, di samping pengorbanan seorang guru di sekolahnya. Pengorbanan si bapa banyak membantu kejayaannya sebagai guru cemerlang. Pendedahan kisah sebegini dapat memahat empati khalayak kepada guru, di samping menumbuhkan rasa kasih kepada orang tua yang bersusah payah membesarkan anak-anak. Seterusnya kisah bertajuk Nadia Intan Lestari, ditulis oleh Cikgu Hajah Nurmala Yusof. Menampilkan keindahan dalam hubungan antara guru tempatan dengan seorang murid dari negara jiran. Nadia Intan Lestari dari Padang, Sumatera, yang datang ke Malaysia
untuk mengikuti program pertukaran pelajar telah menerima kasih sayang daripada gurunya, dan kasih sayang itu berkekalan. Ya, manis hubungan guru dengan murid ini menarik ya untuk kita contohi ya, kerana dapat menimbulkan kesedaran bahawa kasih sayang yang diberikan tanpa maksud tersembunyi akan menumbuhkan kasih sayang yang abadi. Jadi saudara-saudari sekalian, berdasarkan kisah yang pelbagai ragam dan diadun dengan pelbagai teknik dalam antologi ini, dapat disimpulkan bahawa kehidupan para guru sangat menarik dan mempunyai kaitan secara langsung dengan kehidupan masyarakat umum, terutamanya dari segi pembinaan rasa prihatin dan kemanusiaan. Bagi golongan guru pula, bukan hanya kesan yang dapat dirasai ya, malah pelbagai kaedah berkesan dalam pengajaran dan pengendalian masalah pelajar dapat dipelajari. Ini semua menjadikan antologi ini bermanfaat dari segi kerohanian dan keilmuan. Ya. Jadi itulah tadi sedikit sebanyak kisah yang saya dapat kongsikan dari buku yang saya baca tadi ya, yang bertajuk Selamat Pagi Cikgu, yang mana ia merupakan koleksi 29 cerpen yang ditulis oleh guru-guru cemerlang yang mengajar berkhidmat di serata pelosok negara kita Malaysia, yang mana cerita-cerita itu berkaitan dengan hubungan guru tersebut dengan anak-anak muridnya, isu guru-guru dengan keluarganya sendiri, isu guru bersama dengan pihak pentadbir, dan juga ada juga yang mengisahkan tentang kisah-kisah ya di luar negara kita Malaysia, seperti yang telah saya kongsikan ya, salah satu tadi bertajuk Cinta Kabul ya. Jadi dengan perkongsian buku ini, saya haraplah ya kepada guru-guru khususnya, walaupun kita tidak secara langsung ya melalui pengalaman itu, tetapi macam seperti yang saya sebut di awal tadi, ianya sebenarnya dekat dengan hati kita yang merupakan seorang guru ataupun dididik. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Fauziah binti Abdul Malik di atas persembahan resensi buku sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis akan disterikan lagi dengan menjemput dan mempersilakan adik Muhammad Amar bin Al-Fizal dari kelas 2 GG untuk menyampaikan ulasan buku yang bertajuk Si Rubah Yang Licik. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Amar bin Al-Fizal. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di SK Seremban 2A. Saya berkelas di 2 GG. Hari ini saya akan berkongsi tentang buku yang saya suka. Kawan-kawan, nak tahu buku apa yang menjadi pilihan saya? Judulnya ialah Si Rubah Yang Licik. Buku ini dihadiahkan oleh kakak saya yang comel, iaitu kakak Zarif Nasha Najihah. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua murid sekolah rendah. Buku ini bersaiz sederhana dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Nombor siri buku ini ialah A18. Kawan-kawan, nama pengarang buku ini ialah A. Ravinder Singh dan diterbitkan oleh syarikat Ladybug.
Buku ini juga merupakan buku fiksyen Melayu. Terdapat judul-judul lain dalam siri ini, iaitu Beruang Hitam Diperdaya Rubah, Anak yang Cerdik, Si Labah-labah yang Bodoh, Kisah Ikan Paus, Burung Gagak Mencari Kawan Sejati, Monyet yang Nakal, Kisah Badak Sumbu yang Sombong, Si Rubah yang Licik. Buku ini mempunyai 11 bilangan halaman yang bercetak dan berharga RM399 sen. Memang berbaloi untuk kita membelinya. Setiap halaman buku cerita ini mempunyai ilustrasi yang menarik dan bahasa yang mudah difahami. Dalam cerita ini, rubah merupakan seekor haiwan yang jahat dan suka mencuri ayam daripada petani. Perbuatan rubah itu diketahui oleh lembu dan kuda. Lembu dan kuda sangat marah dan sentiasa berwaspada serta menghalang rubah daripada mencuri. Rubah juga sangat marah dengan lembu dan kuda kerana menghalangnya untuk mencuri ayam petani. Rubah mencari jalan untuk membalas dendam terhadap lembu dan kuda. Rubah mencuri rumput kering dari kandang lembu dan meletakkannya di kandang kuda. Rubah meraga-ragakan lembu dengan kuda, mengatakan bahawa kuda mencuri rumput dari kandang lembu. Mudulah perbuatan rubah itu dilihat oleh seekor kucing. Miau, miau. Kucing menceritakan perkara sebenar kepada lembu dan kuda. Mereka hendak membalas perbuatan rubah jahat itu. Pada suatu malam, rubah berjaya menangkap seekor ayam. Lembu dan kuda mengetahui perbuatan rubah dan menghadangnya. Masa rubah melarikan diri dengan melompat pagar, ia terjatuh ke dalam lubang najis yang dibuat oleh lembu dan kuda. Akhirnya, rubah tidak berani mencuri ayam pada petani itu lagi. Kisah di dalam buku ini menjadi teladan kepada kita semua. Menipu dan mencuri hanya akan merugikan diri sendiri. Ish. Nakalnya rubah tu. Jangan lupa subscribe maupun YouTube Amal Al-Fizal. SKS2A. Awesome. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Muhammad Amar bin Al-Fizal dari kelas 2 gigih di atas ulasan buku yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis akan diserikan lagi dengan menjemput dan mempersilakan adik Shania Zafia binti Muhammad Syahrum dari 2 kelas untuk menyampaikan sebuah lagu yang berjudul Olala Tropika. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Warna
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Shania Zafia binti Muhammad Syahrum dari kelas 2 Ikhlas di atas persembahan nyanyian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis akan diteruskan dengan mempersilakan adik Nawal Madiha binti Mahmud Baiti dari kelas 2 Ikhlas untuk menyampaikan sebuah book review yang berjudul Robinson Crusoe. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum and good morning to all teachers, parents and friends. My name is Nawal Madiha from 3 Ikhlas. Today I would like to review a book that I read with the title of Robinson Crusoe. This book is illustrated by Daniel Defoe and is published by Usborne Young Reading. It was published in the year of 2007. This book is based on true story. It's about a journey of a guy named Robinson Crusoe who has passion about sailing since he was a little boy. He wasn't interested at book or school at all. As soon as he was old enough, he and his friend planned a trip to Africa. All went well until a storm blew up and huge waves crashed the ship and ripping the sails. Unfortunately, only Robinson Crusoe survived. After battling through the waves, he reached land. He was totally alone on that island and managed to survive. Without giving up on the situation, he builds a tent and making his food from scratch. Sometimes he hunted animals and sewed his clothes using pieces of goat skin. He also built a boat, planted some plants, and also he began to make friends with animals too. He's now friends with parrot, dog, sheep, and cats. He never feels lonely anymore. Years went by, he's still alone on that island. Then, one summer day, he was rescued. After 25 years alone on that island, he is finally rescued by the captain of an English ship. They bring Robinson Crusoe to England and he continues his life exploring more places and islands. Moral of the story from this book are: number 1, you should never give up in any situation that you face. There are always solutions for any problems. Number 2, always stay calm even when we're having a big problem. Number 3, always stay positive because great things take time. That's all for today. Hope to see you again in the future. Stay safe everyone. Bye. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Nawal Madiha binti Mahmud Baiti dari 2 Ikhlas di atas persembahan book review sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis mempersilakan adik Nur Adriana Najwa binti Hafiz Rashdan dari kelas 5 Rajin untuk menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Kisah Pokok Apel. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya, Nur Adriana Najwa binti Hafiz Rashdan daripada kelas 5 Rajin ingin menyampaikan satu kisah tauladan untuk kita renungkan bersama. Tajuk kisah tauladan ini adalah Kisah Pokok Apel. Suatu masa dahulu, terdapat sebatang pokok apel yang amat besar. Seorang kanak-kanak lelaki begitu gemar bermain-main di sekitar pokok apel ini setiap hari. Dia memanjat pokok tersebut, memetik serta memakan apel sepuas hatinya. Dan ada kalanya dia berehat lalu terlelap di pedu pokok apel tersebut. Budak lelaki tersebut begitu menyayangi tempat permainannya. Pokok apel itu juga menyukai budak tersebut. Masa berlalu, budak lelaki itu sudah besar dan menjadi seorang remaja.
Dia tidak lagi menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pokok apel tersebut. Namun begitu, suatu hari dia datang kepada pokok apel tersebut dengan wajah yang sedih. "Marilah bermain-main di sekitarku," ajak pokok apel itu. "Aku bukan lagi kanak-kanak. Aku tidak lagi gemar bermain dengan engkau," jawab budak remaja itu. "Aku mahukan permainan. Aku perlukan wang untuk membelinya," tambah budak remaja itu dengan nada yang sedih. Lalu pokok apel itu berkata, "Kalau begitu, petiklah apel-apel yang ada padaku. Jualkannya untuk mendapatkan wang. Dengan itu, kau dapat membeli permainan yang kau inginkan." Budak remaja itu dengan gembiranya memetik semua apel di pokok itu dan pergi dari situ. Dia tidak kembali lagi selepas itu. Pokok apel itu merasa sedih. Masa berlalu. Suatu hari, budak remaja itu kembali. Dia semakin dewasa. Pokok apel itu merasa gembira. "Marilah bermain-main di sekitarku," ajak pokok apel itu. "Aku tiada masa untuk bermain. Aku terpaksa bekerja untuk mencari wang. Aku ingin membina rumah sebagai tempat perlindungan untuk keluargaku. Bolehkah kau menolongku?" tanya budak itu. "Maafkan aku. Aku tidak mempunyai rumah. Tetapi kau boleh memotong dahan-dahanku yang besar ini dan kau buatlah rumah daripadanya." Pokok apel itu memberikan cadangan. Lalu budak yang semakin dewasa itu memotong kesemua dahan pokok apel itu dan pergi dengan gembiranya. Pokok apel itu pun tumpang gembira, tetapi kemudiannya merasa sedih kerana budak itu tidak kembali lagi selepas itu. Suatu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui pokok apel itu. Dia sebenarnya adalah budak lelaki yang pernah bermain-main dengan pokok apel itu. Dia telah matang dan dewasa. "Marilah bermain-main di sekitarku," ajak pokok apel itu. "Maafkan aku, tetapi aku bukan lagi budak lelaki yang suka bermain-main di sekitarmu. Aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk berlayar. Malangnya, aku tidak mempunyai bot. Bolehkah kau menolongku?" tanya lelaki itu. "Aku tidak mempunyai bot untuk memberikan kepada kau. Tetapi, kau boleh memotong batang pokok ini untuk dijadikan bot. Kau akan dapat berlayar dengan gembira," cadang pokok apel itu. Lelaki itu merasa amat gembira dan menebang batang pokok apel itu. Dia kemudiannya pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu. Namun begitu, pada suatu hari, seorang lelaki yang semakin dimamah usia datang menuju pokok apel itu. Dia adalah budak lelaki yang pernah bermain di sekitar pokok apel itu. "Maafkan aku. Aku tidak ada apa-apa lagi nak diberikan kepada kau. Aku sudah memberikan buah untuk kau jual, dahanku untuk kau buat rumah, batangku untuk kau buat bot. Aku hanya ada tunggul dengan akar yang hampir mati," kata pokok apel itu dengan nada pilu. "Aku tidak mahu apelmu kerana aku sudah tiada bergigi untuk memakannya. Aku tidak mahu dahanmu kerana aku sudah tua untuk memotongnya. Aku tidak mahu batang
pokokmu kerana aku tidak berupaya untuk berlayar lagi. Aku merasa penat dan ingin berehat, jawab lelaki tua itu. Jika begitu, rehatlah di perduku, cadang pokok apel itu. Lalu, lelaki tua itu duduk berehat di perdu pokok apel itu dan berehat. Mereka berdua menangis kegembiraan. Moral, cerita ini sengaja dipaparkan untuk mengajak remaja berfikir tentang pengajaran di sebalik cerita tersebut. Sebenarnya, pokok apel yang dimaksudkan dalam cerita itu adalah kedua-dua ibu bapa kita. Bila kita masih muda, kita suka bermain dengan mereka. Ketika kita meningkat remaja, kita perlukan bantuan mereka untuk meneruskan hidup. Kita tinggalkan mereka dan hanya kembali meminta pertolongan apabila kita di dalam kesusahan. Namun begitu, mereka tetap menolong kita dan melakukan apa sahaja asalkan kita bahagia dan gembira dalam kehidupan. Anda mungkin terfikir bahawa budak lelaki itu bersikap kejam terhadap pokok apel itu. Tetapi, fikirkanlah itu hakikatnya bagaimana kebanyakan anak-anak masa kini melayan ibu bapa mereka. Jangan hanya kita menghargai mereka semasa menyambut hari ibu dan hari bapa setiap tahun. Semoga kisah ini memberi keinsafan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Nur Adriana Najwa binti Hafiz Rashdan dari kelas 5 Rajin di atas persembahan kisah yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kita akan diserikan lagi dengan penyampaian sebuah lagu yang berjudul To Buckle My Shoes yang akan disampaikan oleh adik Nur Izzati Izlin dari kelas 2 Tekun. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hello and Assalamualaikum, teachers and friends. The title of my song is Buckle My Shoe. Join me if you know the song. Jump! 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hand. 1, 2, buckle my shoe. 4, shut the door. 5, 6, pick up the 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hand. Hit the door. 3 and 4, spread on the door. 5 and 6, take your pick. 7 and 8, mix it straight. 9 and 10, a job well done. A job well done. A job well done. A job well done. 1 and 2, go to the zoo. 3 and 4, the lion swore. 5 and 6, monkey in a fix. 7 and 8, buzz on his stick. 9 and 10, we all had fun. We all had fun. We all had fun. We all had fun. Stay safe. Bye. Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Nur Izzati Izlin di atas persembahan nyanyian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, persembahan berikutnya adalah daripada adik Nurul Anis binti Ismail dari kelas 6 Cekau dengan tajuk persembahannya International Coffee Day. Dipersilakan.
Assalamualaikum and good day everyone. Today I would like to talk about the world's beloved Coffee Day. Do you know we celebrate International Coffee Day on 29th September? How do we celebrate it? If you are a genuine coffee lover, then you better celebrate this historical day by drinking a cup of coffee on the world's International Coffee Day. How is coffee beneficial to us? Coffee has always been beneficial and not many know why. Coffee is beneficial to tightening family bonds, as usually families enjoy coffee while spending time with their family members. They say families don't visit anymore. We can make the statement false by celebrating Coffee Day, so why not celebrate it? Secondly, for people who are easily drained out, coffee is the best medicine as it contains caffeine, in which stiffens up the body. What is caffeine? It is the world's most widely consumed psychoactive drug. Unlike many other psychoactive substances, it is legal and unregulated in nearly all parts of the world. To make it short, caffeine is a drug, but not like any other illegal drug. So don't worry. Third, coffee comes with a variety of beans. This is where you have always heard the names cappuccino, latte, espresso, and so on. How is this a good thing? Well, many people who are not coffee people find coffee interesting and tasty, as there are so many types to choose from. As well, there are different tastes. Now, have you learned a lot today? Make sure to share with a friend or two and have fun celebrating and drinking coffee. Make sure to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye. Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Nurul Anis binti Ismail dari kelas 6 Cekal di atas persembahan beliau. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi sajak. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan adik Syed Adam Firdaus bin Syed Muhammad Azlidi dari tahun 1 Cekal untuk menyampaikan deklamasi sajak yang berjudul Buku. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syed Adam Firdaus bin Syed Muhammad Azlidi. Saya dari 1 Cekal. Hari ini saya akan baca sajak bertajuk Buku. Buku, kau banyak manfaatnya. Kau menerangi hatiku. Kau menambah ilmuku dengan manfaatmu. Buku, kaulah kesayanganku. Kaulah gundang ilmu. Kaulah guru yang tidak pernah marah. Kaulah teman di kala aku buntu. Buku, tanpa dirimu jendela dunia tidak akan terbuka. Tanpa dirimu, aku takkan seperti ini. Tanpa dirimu, dunia sunyi sepi. Ayo, lapangkan hati, bukalah minda. Dari 1 generasi sehingga kini. Bacalah buku di mana-mana sahaja. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Syed Adam Firdaus bin Syed Muhammad Azlidi di atas deklamasi sajak yang disampaikan sebentar tadi.
Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita akan diteruskan dengan wacana ilmu dengan tajuknya Sahsiah dan Kepimpinan Pengawas yang akan disampaikan oleh adik Nur Alia Batrisha binti Ahmad dari kelas 6 Cekal. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang berusaha, Guru Besar SK Seremban A, Puan Fauziah binti Abdul Malik. Yang dihormati Barisan TPK, semua guru, ibu bapa, semua pengawas besar sumber sekolah dan rakan-rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Batrisha binti Ahmad dari kelas 6 Cekal yang menerangkan tentang Sahsiah dan Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Ciri-ciri pengawas pusat sumber sekolah adalah seorang yang rajin, membantu apa sahaja yang disuruh oleh guru PSS. Seorang yang amanah dalam memegang sesuatu jawatan. Seterusnya, seorang yang patuh pada arahan guru PSS. Selain itu, pengawas pusat sumber sekolah mestilah bertanggungjawab terhadap tugas yang diberi oleh guru PSS. Pengawas pusat sumber sekolah mestilah seorang yang tegas ketika bertugas di perpustakaan. Yang paling utama, pengawas pusat sumber mestilah bermaklumat iaitu mempunyai ilmu dan boleh menyampaikan maklumat kepada orang lain. Akhir sekali, pengawas pusat sumber mestilah cekap dan bersedia apabila diminta membuat sesuatu aktiviti yang melibatkan pusat sumber sekolah. Seterusnya, peranan dan tugas pengawas pusat sumber sekolah ialah membantu dalam pengedaran buku pinjaman atau pembulangan, membantu menyusun bahan buku dirak atau tempat lain, menyimpan dan menyusun semula bahan yang telah dipinjam dan digunakan oleh pengguna, menjaga kebersihan pusat sumber sekolah, memastikan pusat sumber sentiasa bersih terutama sewaktu pengawas PSS bertugas, membantu kerja proses teknik bahan seperti melabel, chop dan tapal stiker, membantu menguruskan fail tegak atau buku scrap, keratan akhbar diambil, digunting, ditampal dan dijadikan fail tegak atau buku scrap, mempromosikan PSS dan aktiviti PSS, memberi khidmat bantu pelanggan, membaiki bahan yang rosak, membaiki buku-buku yang rosak supaya dapat digunakan semula dan melakukan tugas lain yang diarahkan oleh guru PSS. Perincian tugas di bilik khas terdiri daripada 5 bahagian. Yang pertama, merekod kehadiran pengawas bertugas. Setiap kali bertugas, pengawas PSS hendaklah merekod kehadiran dengan scan nama. Yang kedua, menguruskan pinjaman dan pengulangan buku. Kaunter sirkulasi bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan pinjaman buku dan pengulangan buku. Yang ketiga, membantu menyusun buku-buku dirak mengikut sistem pengkelasan DV. Contohnya, 420 bahasa Inggeris. Yang keempat, menyimpan dan menyusun bahan bukan buku yang telah digunakan. Pengawas pusat sumber perlu mengambil, menyimpan dan menyusun semula bahan tersebut. Yang kelima, menghasilkan bahan bacaan yang rosak. Membaiki buku-buku yang rosak supaya dapat digunakan semula. Perincian tugas proses teknik bahan terdiri daripada 5 bahagian, iaitu merekod bahan buku dan bahan bukan buku baharu dalam sistem. Sebagai contoh, automasi buku. Mengapa tak tali dipulangkan slip due date, chop PSS pada kulit depan, belakang dan buku surat rahsia. Mengapa barkod pada buku dan bukan buku baharu. Mengapa nombor panggilan pada tulang buku. Jawatan kuasa pengawas pusat sumber sekolah terdiri daripada ketua pengawas, penolong ketua pengawas, setiausaha dan naib setiausaha, bendahari, ahli jawatan kuasa setiap aliran dan tahun, ahli terdiri daripada pengawas pusat sumber sekolah,
daripada tahun 2 sampai ke tahun 6. Apakah peranan dan ahli kerja pengawas pusat sumber sekolah? Yang pertama, pengawas pusat sumber boleh menunaikan tanggungjawab yang diamanatkan kepada pengawas PSS. Yang kedua, boleh memudahkan pengurusan di mana pengawas pusat sumber mengetahui apakah tugas yang perlu dibuat apabila berada di perpustakaan. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran melalui tunjuk ajar terutama guru perpustakaan media dan guru PSS. Yang keempat, dapat memimpin pelajar lain berkaitan dengan buku dan juga nilai. Kelebihan menjadi pengawas pusat sumber sekolah ialah pusat sumber sekolah sebagai gudang ilmu. Ini adalah kelebihan pengawas pusat sumber sekolah boleh membaca buku yang digemari, seterusnya dan boleh meminjam lebih daripada pelajar-pelajar lain. Yang kedua, asas kemahiran komunikasi. Pengawas pusat sumber peluang mempersembahkan aktiviti pusat sumber sekolah seperti bicara buku, cerita. Ini memberi keyakinan kepada pengawas pusat sumber sekolah. Ketiga, kemahiran pengurus aktiviti. Sebagai contoh, setiap pagi pengawas pusat sumber membawa buku-buku daripada perpustakaan untuk menjalankan aktiviti program nilam di kelas. Yang keempat, menjadi ejen nilam sekolah iaitu melalui aktiviti bicara buku, bercerita dan aktiviti program nilam di kelas. Yang kelima, dapat sijil dan penghargaan melalui aktiviti-aktiviti pusat sumber sekolah. Itulah serba sikit maklumat tentang sosial dan kepimpinan pengawas pusat sumber sekolah. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Nur Alia Batrisah binti Ahmad di atas wacana ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, persembahan berikutnya ialah persembahan piano dengan lagu Perfect yang akan disampaikan oleh adik Ariana Arisa binti Ahmad Faiz dari tahun 1 Cekal. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum teacher and friends. My name is Ariana Arisa binti Ahmad Faiz from 1 Cekal. My piano cover today is Perfect. So let's play.
Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Ariana Arisa binti Ahmad Faiz dari tahun 1 Cekal di atas persembahan piano tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mendapatkan sijil kehadiran bagi yang mengikuti program kita pada pagi ini, mohon untuk semua ibu bapa dan murid-murid mengisi link kehadiran yang telah diberikan bagi mendapatkan sijil kehadiran. Terima kasih. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, persembahan terakhir untuk majlis kita pada pagi ini ialah dengan lagu Nilam. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan semua warga untuk menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Majlis dengan segala hormatnya menjemput. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya persembahan lagu Nilam itu tadi, maka sempurnalah sudah majlis kita pada pagi ini. Kerjasama yang diberikan oleh semua dalam menjayakan program ini amat dihargai dan kami berasa begitu terharu dengan sokongan yang tidak berbelah bagi daripada semua pihak. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di tepi jambangan. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Semoga kecermelangan pendidikan dapat diteruskan lagi bagi melahirkan murid-murid yang seimbang dan holistik serta kemenjadian murid dapat dipertingkatkan. Sekali lagi, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan secara sedar maupun tidak. Salam kemaafan di setiap kesilapan dari tutur kata maupun laku cara. Jumpa lagi pada lain acara. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang kurang itu datangnya dari kekurangan kami sendiri.
Sebelum bersurai, sudilah apa kiranya kita membaca surah Al-As dan tasbih kifarah. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.